Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup kami akan membentangkan sistem pengurusan rantaian bekalan halal bahagian 2 pergudangan keperluan am. Saya Muhammad Syahrizal akan menerangkan pengenalan. Rantaian bekalan halal menghubungkan pengeluar produk barangan kargo dengan pengguna. Ia memberi jaminan bahawa produk barang dan kargo yang dihantar kepada satu penjaga kepada penjaga yang lain adalah mengikut keperluan halal sekaligus memelihara integriti halal barangan dan kargo. Rantaian bekalan halal diterjemah kepada satu set keperluan sistem pengurusan piawaian yang terdiri daripada berikut. Pertama, pengangkutan. Kedua, pergudangan. Dan ketiga, peruncitan. Pelaksanaan piawaian ini selaras dengan prinsip-prinsip berikut piawaian MS 1900 Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan syariah, keperluan dan bimbingan. Piawaian Malaysia ini menetapkan keperluan untuk sistem pengurusan kualiti di mana organisasi perlu menunjukkan keupayaan untuk secara konsisten menyedia produk yang memenuhi syariah, pelanggan dan keperluan kawal sedia yang berkenaan. Bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui aplikasi sistem berkesan. Piawaian produk halal. Piawaian Malaysia ini menyatakan keperluan am dalam pembuatan dan pengenalan produk halal. Ia berfungsi sebagai keperluan asas untuk produk halal secara umum. Piawaian produk halal termasuk MS 1500 makanan halal keperluan am, MS 2634 kosmetik halal keperluan am, MS 22002 barangan penggunaan Islam bahagian 2, MS 2424 pharmaceutical halal keperluan am, MS 2636 peranti perubatan halal keperluan am, MS 2565 pembungkusan halal garis panduan am. Skop. Yang pertama ialah umum. Piawaian Malaysia ini menentukan keperluan sistem pengurusan untuk jaminan halal integriti produk, barangan dan kargo di gudang. Kedua ialah permohonan. Piawaian Malaysia ini mengandungi keperluan yang khusus industri dan bertujuan untuk digunakan untuk organisasi tersebut tanpa mengira jenis, saiz produk barangan dan kargo yang dikendalikan dan diuruskan. Ia juga bertujuan untuk digunakan oleh pengilang, pusat pengumpulan, pengedaran, penyedia gudang dan penyimpanan serta percitan yang mengendalikan dan menguruskan produk halal. Istilah dan definisi. Untuk rujukan piawaian ini, terma dan tarifan yang diberikan dalam MS 2393 yang berikut digunakan. Pertama, produk terjejas. Produk yang status halalnya terjejas. Kedua, suhu sejuk. Suhu antara 1 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Ketiga, pihak berkuasa yang berwibawa. Pihak berkuasa yang berwibawa adalah agensi yang diamanahkan oleh kerajaan untuk melaksanakan kerja mengikut keperluan yang ditetapkan. Keempat, penerima. Pihak yang diterangkan dalam dokumen pengangkut kepada siapa produk, barang dan kargo akan dihantar. Kelima, consignant. Produk, barang dan kargo dalam transit sebelum penghantaran. Keenam, consignor. Penghantar, individu atau organisasi yang menyediakan dan penyediaan dokumen penghantaran yang mana pengangkut diarahkan untuk mengangkut produk. Ketujuh, bahan cemar. Mana-mana yang tidak halal dan memudaratkan yang bahan ditambah secara sengaja atau tidak sengaja yang menjadi produk sebagai tidak halal. Kelapan, produk tercemar. Produk yang berstatus halalnya dicemari oleh bahan cemar yang berpotensi. Kesembilan, pencemaran. Keadaan tercemar oleh bahan cemar atau precursor yang menjejaskan status halal. Ke-10, penjaga. Individu atau entiti yang diberi kuasa dalam pemilikan sah konsignan. Nama saya Nurana Safwa binti Ahmad Nazim dari kelas 4H. Penjaga individu atau entiti yang diberi kuasa rantaian bekalan halal. Sistem pengurusan rantaian bekalan nilai yang mematuhi prinsip halal. Peralatan pengendalian bahan peralatan yang digunakan untuk memindahkan produk, barang dan ataupun kargo di gudang. Najis mengikut undang-undang syariah ialah A. Anjing, babi dan keturunan atau derivatifnya seperti sperma dan ovum. B. Barangan yang tercemar dengan barangan yang tidak halal. C. Barang yang bersentuhan langsung dengan barang yang tidak halal. D. Sebarang cecair dan objek yang dilepaskan dari lubang manusia atau haiwan seperti air kencing, darah, muntah, nanah, plasenta dan najis. E. Bangkai atau haiwan halal yang tidak disembelih mengikut hukum syarat dan fatwa kecuali untuk haiwan akuatik dan serangga tertentu. F. Kham dan makanan atau minuman atau barang yang mengandungi atau bercampur dengan kham. Kham ialah minuman keras atau apa-apa cecair yang memabukkan dan diharamkan mengikut hukum syarat dan fatwa. Terdapat 3 kategori najis. A. Al-Mughallazah yang dianggap sebagai najis berat iaitu anjing dan babi.
B. Al-Mutawassito yang dianggap sebagai najis sederhana yang tidak jatuh di bawah najis berat atau ringan seperti muntah dan darah. C. Al-Mukhaffafa yang dianggap sebagai najis ringan. Satu-satunya najis dalam kategori ini ialah air kencing bayi berumur 2 tahun ke bawah yang tidak pernah mengambil makanan lain selain susu ibunya. Ketidakpatuhan, ketiadaan atau kegagalan untuk melaksanakan dan mengekalkan satu atau lebih keperluan sistem atau situasi yang akan berdasarkan bukti penyumberan luar subkontraktor atau pembekal perkhidmatan penyumberan luar dalam aktiviti gudang. Bahan cemar yang berpotensi, apa-apa bahan yang tidak halal atau memudaratkan yang ditambah secara sengaja atau tidak sengaja yang boleh menyebabkan produk tersebut sebagai tidak halal. Kaki tangan yang berkelayakan memenuhi piawaian, keperluan dan latihan untuk sesuatu jawatan. Undang-undang dan fatwa syariah. Undang-undang syariah. Undang-undang syariah ialah perintah Allah mengenai kelakuan mukallaf yang terdiri daripada tuntutan, perintah dan larangan, pilihan hukum taklif atau hukum wad'i. Pengesahan proses kualiti halal yang digunakan untuk menilai sama ada produk, perkhidmatan atau sistem mematuhi peraturan spesifikasi atau syarat yang dikenakan pada permulaan fasa pembangunan. Keperluan berkaitan syariah organisasi hendaklah memastikan bahawa pelaksanaan piawaian ini adalah selaras dengan keperluan syariah dan atau amalan syariah bagi penerima dan atau negara pengimport. Tanggungjawab pengurusan dasar halal. Pengurusan organisasi hendaklah mentakrifkan dan mendokumentkan dasar dan komitmennya berkaitan dengan pengenalan, penilaian dan kawalan berkaitan integriti halal organisasi. Tanggungjawab dan kuasa. Pihak pengurusan hendaklah melantik eksekutif halal Muslim dan menubuhkan jawatan kuasa halal dalaman yang terdiri daripada kaki tangan Muslim yang bertanggungjawab dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan sistem pengurusan halal. Kuasa halal dalaman. Sebuah jawatan kuasa halal dalam pelbagai disiplin hendaklah ditubuhkan untuk membangun, mengekalkan dan mengkaji semula pengurusan risiko halal. Jawatan itu hendaklah mempunyai pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan proses organisasi dan prinsip halal serta aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati binti Usmadi akan membentangkan tentang keperluan sistem pengurusan halal. Keperluan am. Organisasi hendaklah mengenal pasti, mendokumentkan dan memastikan keseluruhan sumber yang boleh menjejaskan integriti halal dikawal untuk mengelakkan sampai kepada pengguna akhir atau pengguna. Dokumentasi yang ditetapkan juga perlu mematuhi keperluan yang ditetapkan dalam piawaian. Sekiranya organisasi menggabungkan dokumentasi sistem pengurusan halal dalam sistem pengurusan sedia ada, hubungan tersebut hendaklah diterangkan dengan jelas dalam dokumentasi sistem pengurusan sedia ada. Tata cara sistem pengurusan halal, organisasi hendaklah mewujudkan prosedur yang didokumentkan dan pelan pengurusan risiko halal untuk memastikan konsistensi dan pematuhan kepada keperluan piawaian serta dasar dan objektif prinsip halal. Organisasi juga perlu mengambil kira semua isu dan perkembangan semasa yang berkaitan dengan prinsip halal fatwa termasuk keperluan kawal selia yang berkaitan dalam mewujudkan dan mengekalkan dokumentasi. Pengesahan. Objektif pengesahan adalah untuk memastikan semua titik kawalan halal yang dikenal pasti adalah lengkap dan betul. Ia akan dikawal dengan berkesan di bawah pelan pengurusan risiko halal yang dicadangkan. Pengurusan risiko halal. Organisasi hendaklah mewujudkan pelan pengurusan risiko halal mengikut prinsip yang digariskan seperti pengenal pastian potensi pencemaran halal atau prekursor. Semua bahan cemar yang diketahui hendaklah dikenal pasti. Asas pengenal pastian hendaklah mengambil kira tujuan proses. Potensi bahan cemar atau prekursor yang dikenal pasti hendaklah direkodkan. Keterukan kejadian bahan cemar yang berpotensi hendaklah dinilai. Risiko untuk potensi bahan cemar atau prekursor hendaklah disenaraikan. Penentuan langkah kawalan. Langkah-langkah kawalan hendaklah mencegah atau menghapuskan pencemaran yang sesuai dengan perspektif halal. Langkah kawalan yang dikenal pasti perlu dilaksanakan dan direkodkan dalam fail pengurusan risiko halal. Langkah-langkah kawalan hendaklah disahkan keberkesanannya dan keputusan pengesahan hendaklah direkodkan dalam fail pengurusan risiko halal. Penentuan titik kawalan halal. Penentuan titik kawalan halal hendaklah dipermudahkan dengan pengurusan matriks risiko titik kawalan halal. Dokumentasi hendak disediakan untuk menyediakan bukti bagi penentuan titik kawalan halal. Seterusnya, penentuan sistem pemantauan. Sistem pemantauan hendaklah diwujudkan bagi setiap titik kawalan halal yang dikenal pasti. Sistem pemantauan hendaklah terdiri daripada ukuran atau pemerhatian yang dirancang. Keputusan pemantauan hendaklah direkodkan. Seterusnya, penentuan tindakan pembetulan. Mendokumentkan tindakan pembetulan yang diambil. Tindakan pembetulan hendaklah memastikan integriti halal barangan atau proses terpelihara.
Akhir sekali, penentuan prosedur pengesahan, mewujudkan dan mengekalkan prosedur yang didokumenkan untuk aktiviti pengesahan, merancang pengesahan berdasarkan keadaan dan kepentingan aktiviti. Aktiviti pengesahan yang dijalankan perlu merangkumi perkara berikut. Pertama, kajian semula pelan pengurusan risiko halal. Kedua, penilaian semula langkah kawalan. Ketiga, analisis penarikan balik dan pelupusan produk kerana tidak melaksanakan langkah kawalan. Keempat, pematuhan gambar rajah aliran proses dan susun atur dengan situasi yang didokumenkan. Kelima, analisis aduan pelanggan dan pengguna berkaitan integriti halal. Keenam, penilaian pelan pengurusan risiko halal dengan perundangan dan kuasa yang terpakai. Ketujuh, mengkaji jurang antara tahap pengetahuan semasa dan yang dikehendaki. Kesedaran dan latihan kaki tangan berkenaan dengan pengetahuan halal. Akhir sekali, ketekalan dokumentasi semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mak Zirna binti Muhammad Azri akan bentangkan ciri-ciri proses. Ciri-ciri proses, semua bahan masuk dan keluar. Proses, produk, barangan atau bahan hubungan kargo hendaklah diterangkan dalam dokumen setakat yang diperlukan. Contohnya ciri biologi, kimia dan fizikal. Yang kedua, senarai ramuan termasuk bahan tambahan dan bantuan pemprosesan. Yang ketiga, asal bahan. Yang keempat, kaedah pemprosesan. Yang kelima, pengukusan dan pelabelan. Yang keenam, keadaan penyimpanan dan jangka hayat. Yang ketujuh, penyediaan atau pengendalian sebelum menggunakan atau pemprosesan. Yang ketujuh, penyimpanan dan pengendalian. Dan akhir sekali, kriteria penerimaan atau spesifikasi yang sesuai untuk perkhidmatan pergudangan. Rajah ahli proses iaitu organisasi penyediaan aliran lengkap. Rajah proses yang dilindungi oleh rancangan pengurusan risiko halal. Seterusnya, rajah akan disahkan oleh jawatan kuasa halal dalaman selain daripada orang yang mempersiapkannya. Selain itu, rajah aliran hendaklah jelas, tepat dan cukup terperinci. Rajah aliran hendaklah termasuk yang berikut tetapi tidak terhad kepada: yang pertama, urutan dan interaksi semua langkah dalam operasi. Seterusnya, sebarang proses penyebaran, luar dan kerja subkontrak. Seterusnya, di mana bahan masuk, bahan perantaraan, produk, barangan atau kargo memasuki aliran. Seterusnya, di mana repacking berlaku. Seterusnya, di mana produk akhir, barangan dan kargo produk perantaraan, barangan dan kargo dibebaskan. Di mana fak sisa dikeluarkan. Seterusnya, di mana pengendalian manusia terlibat. Seterusnya, di mana titik kawalan halal. Dan akhir sekali, perkhidmatan tambah nilai dikenal pasti. Seterusnya, rantaian jagaan iaitu pengesahan barang-barang yang dipindahkan dari penjaga hendaklah dilakukan oleh penjaga berikutnya bagi konsignen. Seterusnya, pengesahan mengenai pematuhan kustodian. Seterusnya, kepada piawaian, ini hendaklah dilakukan untuk memastikan integriti halal konsignen. Akhir sekali, mengenal pastian pihak berkepentingan dan pengguna prosesan. Seterusnya, keadaan gudang. Yang pertama, keadaan persekitaran tertentu yang ditaklifkan dan dipersetujui sebagai sebahagian daripada pengaturan adalah tanggungjawab organisasi. Yang kedua, keperluan ini boleh digunakan tetapi tidak terhad kepada suhu, kelembapan, tekanan udara, persekitaran terkawal, penurunan dan kejutan, penguatan kemampatan, getaran, orientasi, pemisahan dan pemisahan produk, barangan atau kargo. Yang ketiga, perkhidmatan organisasi hendaklah menyediakan kemudahan yang mencukupi untuk memastikan integriti produk halal. Yang keempat, memastikan bahawa kemudahan yang sesuai dan selamat disediakan. Akhir sekali, organisasi hendaklah menyediakan cara yang sesuai untuk mengendalikan produk, barangan kargo masuk dan keluar untuk mengekalkan integriti prinsip-prinsip halal. Seterusnya, penyediaan dan pengiriman. Yang pertama, organisasi hendaklah memastikan bahawa bukti-bukti semua perjanjian dengan kustodian. Yang kedua, organisasi juga akan memastikan operasi gudang termasuk ejen atau pihak penyumberan luar mengikut keperluan undang-undang dan halal. Seterusnya, kerugian atau kerosakan. Organisasi hendaklah memastikan bahawa apa-apa kerugian atau kerosakan kepada produk, barang dan kargo yang disimpan dan dikendalikan dikenal pasti. Selain itu, dokumentasi. Memastikan organisasi bahawa pelaksanaan dokumentasi yang betul dan ketersediaan dokumen yang diperlukan. Di samping itu, tanggungjawab organisasi untuk memastikan terdapat bukti pengumpulan dan penghantaran yang disahkan oleh orang yang berkuasa. Di samping itu, pihak penyebaran luar organisasi akan memantau prestasi pihak penyebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Nabila binti Abdullah di PH 20212629. Saya akan menerangkan tentang operasi pelan pengurusan risiko halal, pergudangan dan aktiviti yang berkaitan termasuklah yang berikut. Yang pertama, arahan pelanggan. Yang kedua, pengenalan dan pengasihan produk, barang atau kargo. Yang ketiga, produk masuk, barang dan kargo tertakluk kepada semakan integriti. Yang keempat, produk, barang atau pemindah kargo ke gudang.
Yang kelima, pemunggahan produk, barang atau kargo ke lokasi penyimpanan. Terdapat 3 pergundangan dan perkhidmatan berkaitan. Yang pertama, pembekal. Yang kedua, aktiviti. Yang ketiga, lokasi yang ditetapkan. Untuk pembekal, dia ada peniaga, pengeluar, ladang, pemborong atau pengedar. Untuk aktiviti pula, pemakan dan pengesahan, menyatukan, letak dan simpan, menyusun dan memilih, pembukusan dan pencapukal, cross-docking. Cross-docking ni adalah proses logistik di mana produk diambil dari pembekal dan kemudian diedarkan oleh pembawa secara langsung ke pengguna akhir atau kedai runcit dengan masa pengenalan atau penyimpanan minimal. Untuk lokasi yang ditetapkan pula, kedai runcit, pusat pengedaran dan gudang. Rekod pergudangan, pembukusan dan aktiviti berkaitan termasuklah aktiviti pencapukan, carton, glazing dan kontena akan disimpan sebagai bukti untuk tidak beroperasi atau pelan pengurusan risiko halal. Pengenalan produk, barang atau kargo yang tercemar dan terjejas. Prosedur dan rekod yang perlu disenggara. Prosedur yang didokumentkan hendaklah diwujudkan dan dikekalkan untuk menentukan tindakan yang sesuai untuk mengenal pasti dan menghapuskan punca produk, barangan dan kargo yang tercemar, silang atau terjejas. Seterusnya, pelupusan produk, barang atau kargo yang tercemar atau terjejas. Produk, barang atau kargo yang tercemar atau terjejas hendaklah diasing dan dirujuk kepada jawatan kuasa halal dalaman untuk keputusan. Semua keputusan untuk pelupusan hendaklah direkodkan bersama-sama dengan maklumat tentang sifat pencemaran, punca dan akibatnya. Produk, barang atau kargo tersebut hendaklah diasingkan dan dikuarantinkan untuk tindakan selanjutnya. Setiap lot produk, barang dan kargo yang diragui hanya dilepaskan apabila syarat berikut dikenakan. Yang pertama, bukti selain daripada sistem pemantauan menunjukkan bahawa langkah kawalan telah berkesan. Yang kedua, bukti penunjukkan bahawa kesan langkah kawalan untuk produk, barang atau kargo tertentu mematuhi keperluan halal. Kesemua lot produk, barang atau kargo yang diragui hendaklah dipegang di bawah kawalan organisasi sehingga ia telah dinilai untuk pelupusan. Mengikut tindakan pembetulan, prosedur yang didokumentkan hendaklah diwujudkan dan diselenggara untuk menentukan tindakan yang sesuai untuk mengenal pasti dan menghapuskan produk, barangan dan kargo yang tercemar, silang atau terjejas untuk mengelakkan berulang. Tindakan ini mungkin termasuk yang pertama, menyemak ketidakpatuhan. Yang kedua, mengkaji arah aliran dalam keputusan pemantauan yang mungkin menunjukkan arah aliran kehilangan kawalan. Yang ketiga, menentukan punca ketidakpatuhan. Yang keempat, menilai keperluan tindakan untuk memastikan ketidakpatuhan tidak berulang. Barang atau kargo yang telah dikenal pasti sebagai tercemar, pengurusan tertinggi organisasi hendaklah melantik kaki tangan yang mempunyai kuasa untuk memulakan penarikan balik dan kaki tangan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pengeluaran atau penarikan balik. Organisasi hendaklah mewujudkan dan mengekalkan prosedur yang didokumentkan untuk penarikan balik. Yang pertama, pemberitahuan kepada pihak berkepentingan yang berkaitan. Contohnya, pihak berkuasa berkanun dan kawalan selia, pelanggan atau pengguna. Yang kedua, pengendalian produk yang ditarik balik, barang atau kargo serta lot terjejas yang masih dalam stok. Untuk produk, barang atau kargo yang ditarik balik hendaklah disimpan di bawah pengawasan. Yang terakhir, 6.4.5, iaitu organisasi hendaklah mengesahkan dan merekodkan keberkesanan program penarikan balik melalui penggunaan teknik yang sesuai, contohnya panggilan semula atau penarikan balik latihan. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Ramli dari DP4H. Komunikasi. Pihak pengurusan hendaklah memastikan proses komunikasi yang sesuai diwujudkan dalam organisasi dan kepada pihak luar yang berkepentingan berhubung dengan keberkesanan sistem pengurusan halal. Kebolehkesanan. Organisasi hendaklah menggunakan sistem kebolehkesanan dan membolehkan pengenalpastian produk, barangan dan atau lot kargo yang dijalankan oleh proses dan rekod penghantaran yang berkaitan. Sistem kebolehkesanan akan membolehkan untuk mengenal pasti bahan masuk untuk peringkat pemprosesan daripada pembekal segera dan laluan pengedaran dan destinasi produk akhir, barang dan atau kargo. Organisasi hendaklah menentukan tempoh pengekalan untuk rekod kebolehkesanan produk, barang dan atau kargo, kawalan peralatan pemantauan dan pengukuran. Organisasi hendaklah mewujudkan prosedur yang didokumentkan untuk mengawal peralatan pengukur dan kaedah yang digunakan dalam pemantauan sistem pengurusan halal. Contoh, penilaian risiko halal, titik kawalan halal, aktiviti pengesahan dan pengesahan. Jika tiada piawaian sedemikian wujud, asas yang digunakan untuk penuturan atau pengesahan hendaklah didokumentkan. Kaedah yang digunakan berkaitan dengan pemantauan, pengesahan dan pengesahan pencemaran silang hendaklah sesuai dan memastikan keputusan yang boleh dibuat semula
dan boleh diulang diperolehi. Rekod keputusan penuturan dan atau pengesahan hendaklah disimpan. Persediaan kecemasan. Pihak pengurusan hendaklah mewujudkan, melaksanakan dan mengekalkan prosedur untuk menguruskan situasi kecemasan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran termasuk insiden dan yang berkaitan dengan peranan organisasi. Kawalan pembekal perkhidmatan subkontraktor penyumberan luar. Jika organisasi menyumber luar sebarang proses yang menjejaskan keperluan halal, organisasi hendaklah memastikan kawalan ke atas proses tersebut. Organisasi hendaklah menilai dan memilih pembekal perkhidmatan penyumberan luar subkontraktor berdasarkan keupayaan mereka membekal produk atau perkhidmatan mengikut keperluan halal. Organisasi hendaklah menilai semula penyedia perkhidmatan penyumberan luar subkontraktor untuk memastikan pematuhan keperluan halal. Sebarang tindakan pembetulan yang timbul daripada penilaian semula hendaklah direkodkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Kisina Maisara binti Fakrul Anwar dari kelas IP 4H. Hari ini saya akan menerangkan tentang keperluan am untuk premis, infrastruktur, kemudahan dan kaki tangan. Yang pertama ialah lokasi gudang, iaitu organisasi harus mempertimbangkan potensi sumber pencemaran apabila membuat keputusan mengenai lokasi gudang untuk melindungi integriti halal. Yang kedua ialah reka bentuk dan sesuatu permis. Reka bentuk dan sesuatu permis hendaklah disenggelarekan dalam keadaan yang baik, termasuk perlindungan produk, barangan atau kargo. Yang ketiga ialah peralatan. Reka bentuk dan pembilaan peralatan hendaklah memenuhi keperluan berikut, iaitu ia hendaklah diperbuat daripada bahan tanpa kesan toksik dalam penggunaan yang dimaksudkan. Yang keempat ialah kemudahan bekalan air, iaitu bekalan air yang mencukupi dengan kemudahan yang sesuai untuk penyimpanan, pengagihan dan kawalan suhu harus ada bila masa untuk memastikan integriti halal. 4.2 ialah sistem saliran dan pelupusan sisa, iaitu dibina dengan sesuai untuk membolehkan pengaliran air yang betul dan serta mengelakkan risiko pencemaran. 4.3 ialah operasi pembersihan dan kebersihan. Organisasi hendaklah menyediakan kemudahan yang mencukup serta sesuai untuk pembersihan gudang peralatan. Yang keempat iaitu 4.4 ialah kualiti udara dan pengudaraan, iaitu sistem pengudaraan hendaklah direka bentuk dan dibina dengan sesuai supaya udara mengalir daripada kawasan tercemar untuk membersihkan kawasan. Yang kelima ialah pencahayaan, iaitu lekapan lampu hendaklah sesuai untuk memastikan produk, barangan atau kargo tidak tercemar oleh kerosakan. Yang keenam ialah penyimpanan, iaitu penyimpanan konsai, bahan bukan konsai dan bahan pembungkus hendaklah diasingkan mengikut peraturan halal. Ia juga membenarkan penyelenggaraan dan pembersihan yang mencukupi, dan produk barang atau kargo dalam simpanan tidak boleh bersentuhan langsung dengan lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain Humaira. Kebersihan, status kesihatan dan kebersihan kaki tangan. 1. Kemudahan kebersihan kaki tangan organisasi hendaklah menyediakan kemudahan kebersihan kepada kaki tangan untuk mengelakkan pencemaran produk, barangan dan proses. Kemudahan itu termasuklah mencuci tangan sehingga bersih berserta besin, bekalan air dan sanitizer. Selain itu, bilangan tandas yang mencukupi dengan reka bentuk kebersihan yang sesuai dan bilik persalinan yang mencukupi untuk kaki tangan. 2. Status kesihatan kaki tangan organisasi hendaklah memastikan bahawa kaki tangan yang secara langsung atau tidak langsung berhubung dengan produk atau proses yang mungkin mencemarkan produk yang dikendalikan mengikut garis panduan tertentu. Status kesihatan seseorang atau yang disyaki menghidap penyakit atau penyakit yang mungkin berjangkit melalui pengendalian produk dan sentuhan terhadap produk. Mana-mana individu yang terjejas hendaklah segera melaporkan penyakit atau gejala kepada pihak pengurusan. B. Pemeriksaan perubatan. Kaki tangan perlu menjalankan pemeriksaan perubatan jika ditunjukkan secara klinikal atau epidemiologi. Lakuan kaki tangan dilarang melakukan tingkah laku yang boleh mengakibatkan pencemaran kepada produk yang dikendalikan seperti merokok, meludah, bersin atau batuk ke atas produk. Kaki tangan juga dilarang membawa barang terlarang ke dalam kawasan gudang yang boleh menyebabkan pencemaran kepada produk. Pelawat ke kawasan gudang hendaklah mematuhi semua peruntukan kebersihan kaki tangan.
persekitaran, perimeter dan kawasan, di mana keadaan persekitaran secara munasabah boleh dijangka mempunyai kesan buruk ke atas kualiti produk. Organisasi hendaklah menetapkan dan mengekalkan prosedur untuk mengawal keadaan persekitaran ini dengan secukupnya. Perimeter dan kawasan sekitar premis organisasi hendaklah disimpan dan diselenggara dengan cara yang betul supaya proses pengendalian dapat dielakkan. Untuk aliran pekerja dan produk, organisasi hendaklah memastikan aliran produk dan pekerja yang betul untuk mengelakkan risiko pencemaran mengikut keperluan halal. Penyelenggaraan peralatan. 1. Peralatan hendaklah diselenggara dengan baik dan disimpan dalam keadaan baik untuk memudahkan semua prosedur sanitasi termasuk sertu dan berfungsi seperti yang dimaksudkan, terutamanya pada langkah-langkah proses kritikal bagi mengelakkan pencemaran produk daripada bahan tidak halal dan bahan berbahaya. 2. Pihak pengurusan hendaklah menetapkan jadual pembersihan dan penyelenggaraan untuk peralatan termasuk peralatan kawalan suhu bagi memastikan spesifikasi operasi dipenuhi. Aktiviti pembersihan dan penyelenggaraan hendaklah direkodkan dan disahkan. Pembersihan dan sanitasi. 1. Organisasi hendaklah mewujudkan dan mengekalkan prosedur untuk menggariskan kaedah dan bahan pembersihan yang sesuai bergantung pada jenis perniagaan organisasi. 2. Aktiviti pembersihan hendaklah dipantau secara berterusan dan berkesan untuk kesesuaian dan keberkesanannya. Bukti pemantauan hendaklah direkodkan. 3. Bahan kimia pembersih hendaklah dikendalikan dan digunakan dengan berhati-hati dengan mengikut arahan penghilang dan disimpan secara berasingan di dalam bekas untuk mengelakkan risiko pencemaran. 1. Organisasi hendaklah memastikan bahawa sertu dilakukan apabila dan di mana pencemaran oleh najis al-mughalazah berlaku. 2. Proses sertu hendaklah diselia dan disahkan oleh pihak berkuasa halal atau kaki tangan muslim terlatih yang dilantik oleh jawatan kuasa halal dalaman. 3. Proses sertu yang dilakukan hendaklah direkodkan. 4. Lampiran D menerangkan kaedah sertu mengikut mazhab Syafi'i. Latihan kaki tangan. 1. Organisasi hendaklah membangunkan program latihan termasuk latihan berkaitan halal untuk memastikan kaki tangan yang terlibat dalam operasi dilatih dan diarahkan ke tahap yang sesuai dengan operasi yang akan dijalankan. 2. Program latihan hendaklah mengenal pasti dan memenuhi keperluan latihan dengan mengambil kira tahap pendidikan, kemahiran, kecekapan dan pengalaman kaki tangan serta tugas yang perlu dilaksanakan. 3. Keperluan untuk latihan hendaklah dikaji semula pada selang masa yang sesuai. 4. Organisasi hendaklah melaksanakan penilaian keberkesanan program latihan. 5. Pengurus dan penyelia harus mempunyai pengetahuan tentang prinsip halal untuk operasi sistem yang berkesan. Saya Nur Ismeti Nur Iskandar dari kelas DP4H akan menerangkan tentang penyelenggaraan rantaian bekalan halal. Yang pertama ialah audit halal dalaman. Organisasi hendaklah mewujudkan dan mengekalkan prosedur yang didokumentkan untuk menjalankan audit di jangka masa yang dirancang untuk menentukan sama ada sistem pengurusan halal, iaitu dengan mematuhi keperluan piawai ini dan keperluan sistem pengurusan halal yang ditetapkan oleh organisasi dan dilaksanakan, diselenggara dan dikemaskini dengan berkesan. Pada mohon audit tersebut, tindakan pembetulan yang diambil hendaklah direkodkan dan diselenggara. Kajian semula pengurusan. Pengurusan atasan hendaklah mengkaji semula kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan berterusan sistem pengurusan halal pada selang masa yang ditetapkan. Semakan hendaklah termasuk mengenal pasti dan menilai perubahan keperluan perniagaan berhubung dengan sistem pengurusan halal dan peluang untuk penambahbaikan. Kajian semula hendaklah mengambil kira pihak berkepentingan dan keperluan syariah dan dasar dan objektif halal organisasi. Hal ini kerana rekod daripada semakan pengurusan hendaklah disimpan. Pengendalian aduan dan maklum balas. Organisasi hendaklah mewujudkan prosedur untuk menentukan keperluan untuk mengendalikan aduan dan maklum balas pelanggan. Prosedur hendaklah termasuk keperluan untuk menyemak aduan dan maklum balas untuk menentukan punca. Dan yang kedua ialah menilai keperluan tindakan yang perlu diambil. Dan yang ketiga ialah menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan. Dan yang keempat ialah merekodkan keputusan tindakan yang diambil dan menyemak keberkesanan tindakan yang diambil.